Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Faizuddin bin Abdul Karim, 16 DET 18F 1031 dari kelas DET 4B. Dalam video ni saya akan menerangkan projek yang saya jalankan pada SEM 4 ni. Projek ini bertajuk Fingerprint Motorcycle Starter. Projek yang saya jalankan ni diselia oleh Encik Khairul Shah. Seterusnya saya akan menceritakan sebuah sedikit tentang pengenalan projek yang saya jalankan. Yang pertama, Fingerprint Motorcycle Starter ini dia merupakan satu device atau peranti yang kita programkan untuk mengesan cap jari lah. Seterusnya, tujuan kita buat projek ini kita tujukan khas kepada pengguna motosikal sahaja, ataupun kita buat untuk pengguna motosikal terlebih dahulu. Seterusnya, hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang boleh mengakses atau menggunakan motosikal tersebut. Maknanya fingerprint yang kita programkan ni dia akan mengesan cap jari tangan yang telah disahkan saja oleh fingerprint tersebut. Seterusnya kita ke penyataan masalah. Dalam bab ini saya akan terangkan sedikit sebab-sebab yang saya jalankan projek tersebut lah. Dapat beberapa masalah yang membuatkan saya jalankan projek tersebut. Yang first, yang pertama, sebab-sebab dia adalah kes kecurian motosikal yang semakin meningkat. Kalau kita tengok di akhbar-akhbar di media sosial, saya ada petik satu petikan. Dia ada menyatakan bahawa motosikal adalah merupakan kenderaan yang paling tinggi direkodkan dia punya kes kecurian dia di Malaysia ni. Saya ada lampirkan petikan tersebut dalam proposal di bahagian rujukan. Seterusnya, masalah kehilangan kunci motosikal. Masalah ni selalunya berlaku kepada warga-warga emas lah. Kita tujukan kepada warga emas sebab mereka sering lupa tentang kunci motosikal dan selalulah kehilangan kunci motosikal mereka. Seterusnya, terakhir sekali, sebab-sebab yang saya buat adalah pengguna motosikal ni dia mengalami kesukaran untuk menghidupkan motosikal yang menggunakan penghidup tendang untuk menghidupkan motosikal. Contoh-contoh kita boleh juga tujukan kepada warga emas yang mengalami kesukaran lah nak hidupkan motor menggunakan penghidup tendang ni. Seterusnya kita ke skop projek. Kajian ini berfokuskan kepada mereka bentuk dan bangunkan sistem dengan menggunakan fingerprint tersebut lah. Fingerprint tersebut tu dia dapat mengesan cap jari individu serta individu yang ingin menggunakan motosikal, dan dia dapat menghadkan penggunaan terhadap motosikal tersebut. Kerana macam saya beritahu tadi, orang-orang yang tertentu saja boleh menggunakan motosikal tersebut. Dia dengan berlakunya tersebut, kes kecurian ni dengan kehilangan motosikal ni kita dapat kurangkan lah sedikit demi sedikit. Dalam video ni saya selitkan sedikit perbandingan antara kaedah dalam sistem biometrik. Kita lihat teknologi biometrik pengesan suara, dia punya ketepatan adalah sederhana, kos dia pun sederhana. Alat kawalan dia menggunakan mikrofon ataupun telefon. Penerimaan sosial terhadap pengesan suara ni adalah sederhana. Dekat sini saya lampirkan kita punya PCB dari aplikasi Proteus dalam komputer. Di sini dapat lihat PCB yang telah dilampirkan. Kemudian adalah satu litar PCB dalam bentuk 3D lah. Kat sini ada, kita boleh nampak Arduino Nano, dan bahagian kanan atas adalah relay dan LED untuk menentukan sama ada fingerprint tu berfungsi atau tidak. Seterusnya adalah pengesan muka. Ketepatan bagi pengesan muka ni adalah sederhana rendah. Seterusnya kos
tak terlalu mahal, dia dalam lingkungan sederhana. Alat kawalan dia menggunakan kamera lah. Seterusnya penerimaan sosial ni tinggi sebab teknologi ni dah pun dipakai kepada seluruh dunia lah. Dari kita tengok teknologi yang digunakan telefon bimbit zaman sekarang kan, dia menggunakan pengesan muka. Okey, seterusnya sekali adalah fingerprint lah. Ketepatan dia tinggi sebab kita semua tahu adalah mengesan cap jari yang telah direkodkan yang hanya yang betul-betul ni saja yang boleh menggunakan. Seterusnya kos dia pun tak terlalu tinggi, dia dalam lingkungan sederhana, menggunakan fingerprint sensor lah dia punya alat kawalan dia. Penerimaan sosial ni sederhana, tak begitu tinggi lah sebab kurang mendapat sambutan. Okey, daripada kajian yang saya buat ni, fingerprint dia ketepatan pengesanan yang paling tinggi lah antara semua pengesanan muka, antara semua teknologi biometrik yang saya buat. Okey, biarpun dia punya mendapat penerimaan sosial dia kurang, dengan jika projek yang dibuat dilakukan tanpa ada kekurangan, ia boleh sedikit sebanyak boleh meningkatkan penerimaan sosial. Okey, dalam projek yang saya jalankan ini terdapat beberapa komponen utama lah dalam projek saya. Kat sini saya lampirkan 3 komponen utama. Okey, yang pertama sekali mestilah power supply. Okey, yang kedua adalah fingerprint sensor. Yang ketiga Arduino Nano, dan yang terakhir sekali adalah terutama motorcycle starter lah, untuk digunakan sebagai penghidup motosikal. Okey, saya akan ceritakan sedikit tentang komponen utama. Okey, yang pertama adalah Arduino Nano. Okey, Arduino Nano ni dia merupakan satu microcontroller yang dibina oleh Arduino sendirilah. Dia dicipta dengan microcontroller seperti Amiga 328, dan ia juga diperbuat daripada board kecil yang fleksibel dengan pelbagai aplikasi dan sebagainya lah yang kita boleh lihat kat gambar yang tersebut, yang dilampirkan tersebut. Okey, seterusnya adalah biometric fingerprint sensor. Biometric fingerprint sensor ni dia merupakan satu transducer yang menukarkan cap jari menjadi satu isyarat ataupun signal. Okey, dia kesan cap jari ni dengan menggunakan cahaya sensitif microchip. Okey, seterusnya dia simpan data tu di dalam fingerprint module. Dan ia juga ada satu sensor Okey, antara penambahbaikan yang saya akan lakukan terhadap projek saya ialah saya akan memasang alat keselamatan untuk pastikan ia tidak rosak. Kemungkinan untuk ia rosak adalah tinggi mungkin disebabkan ada orang cuba untuk memecahkan atau merosakkan. Jadi saya akan cuba untuk memasang alat keselamatan yang boleh melindungi fingerprint tersebut. Okey, yang kedua, saya akan mencipta dan memasang perisai kalis hujan terhadap fingerprint tersebut. Kita tidak tahu sama ada ia adalah kalis air ataupun tidak fingerprint tersebut. Jadi kita ambil langkah keselamatan, kita akan pasang perisai kalis hujan lah untuk fingerprint tersebut supaya tak masuk air lah. Yang terakhir sekali, kita akan memasang penggerak kepada fingerprint tersebut. Kita akan pasang alarm kat fingerprint tersebut tu. Dia akan berbunyi lah jika ia cuba untuk dirosakkan ataupun dipecahkan lah. Kesimpulan yang saya dapat ialah saya berharap projek yang saya jalankan ini dapat sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan kadar kemalangan di Malaysia lah. Selain itu, saya juga berharap dengan adanya projek yang saya jalankan ini, sedikit sebanyak ia meningkatkan mutu ataupun meningkatkan sistem keselamatan terhadap motosikal lah.